Walau bagaimanapun ada pengecualian. Kalau tuan-tuan ada masalah, iaitu anak-anak di rumah yang tak pergi sembahyang di masjid, dia culas sembahyang, maka di situ ada setengah ulama memberikan kelonggaran. Dalam kitab Mughni disebutkan, "Lau dhahaba ila al-masjid wa taraka ahli baiti la yusalluna faradi aw la tahawanu aw ba'dhum fi salati fa salatu fil bait afdal min salati fil masjid." Ini kitab Mughni disebutkan, mana-mana orang yang pergi berjemaah, keluarga tak ikut, dan didapati keluarganya semayang tak tentu arah, ada yang tak semayang, ada yang belum semayang, maka ketika itu semayang di rumah lebih afdal daripada semayang di masjid. Ada pula yang senyum, ini sudah lesen besar, tak payah pergi masjid. Tidak. Walaupun ada kelonggaran, fadilat takkan sama. Ya, semayang jemaah itu 27 kali ganda. Ada orang kata, saya di rumah pun berjemaah juga dengan keluarga, mestilah dapat 27 kali ganda. Ya, kata para ulama, kata Imam Qurtubi, berjemaah di masjid dengan berjemaah di rumah, bilangan 27 darjat sama, tapi nilai tak sama. Contoh, semayang jemaah di rumah, kita dapat RM27. Semayang jemaah di masjid, 27 US dollar. Lain tak? Nilai. Jumlah sama, 27. 27 kilo kapas dengan 27 kilo emas. Beza tak nilai? Nilai tak sama. Baik itu kata Imam Al-Qurtubi, walaupun Nabi sebut sembahyang jemaah 27 kali ganda fadilatnya, tapi tengok tempat. Kalau buat di masjid, mahal lagi. Kalau buat tempat lain, fiknya takkan sama. Sebab itu bagi orang lelaki, jom sembahyang di masjid. Orang perempuan tak ada tuntutan sembahyang di masjid. Mereka datang dapat pahala, tapi tak ada pertanggungjawaban. Sebab orang perempuan sembahyang paling afdal di rumah dia. Itu ada hadisnya. Sembahyang paling afdal. Bagi orang lelaki, sembahyang fardu di masjid. Sembahyang sunat di rumah. Ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Nabi sembahyang sunat semua buat di rumah. Sembahyang fardu Nabi buat di masjid. Tapi tak heran sebab rumah Nabi dengan masjid sebelah saja. Macam tuan-tuan, RM3 berminyak sampai ke sini. Jadi kalau sembahyang sunat ke rumah, bengkok kita hari-hari. Nabi dia sembahyang sunat di rumah. Baik itu yang ada satu sunnah yang saya ingat kita kena ikhtiar juga dapat buat. Iaitu sebelum sembahyang subuh, ni dua sunnah ditinggalkan. Pertama sunat fajar. Ramai orang tak buat sunat fajar. Datang masjid, naik masjid terus sembahyang subuh. Rugi, dia kena buat sembahyang sunat fajar dulu. Sunat fajar ni, kata Nabi, kalau tak buat kerana tak sempat, boleh qada. Artinya solat tu mustahab. Mustahab sembahyang sunat fajar. Katalah kita dapat. Maksudnya tu antara azan dengan solat subuh, dia punya komatnya tu jauh. Sebab kita nak bagi peluang jemaah datang beramai-ramai. Tapi untuk hukum asal, sembahyang sunat fajar afdal di rumah. Mana untunglah tuan-tuan kalau rumah dekat masjid. Dengar saja azan subuh, sebelum datang masjid, tuan-tuan buat 2 rakaat di rumah. Itu sunnah Nabi. Habis 2 rakaat, sunnah kedua yang kita dah tak buat sekarang adalah berbaring pada rusuk kanan. Tak ada orang buat lagi. Nabi suka. Tiap kali dia habis main sunat fajar, dia akan baring di rusuk kanan. Sementara menunggu masuknya azan atau muqamat, dia akan baring rusuk kanan. Jadi tuan-tuan nanti kalau yang rumah dekat boleh buat, dapat pahala ekstra. Habis main sunat fajar, baring. Mengiring, bukan menerak. Kalau menerak pukul 10 lah bangun. Si ambil pantai. tak main subuh kita. Mengiring saja. Sebab itu afdal buat di rumah. Kenapa tak buat di masjid? Tuan-tuan bayang kalau semua orang baring dalam masjid. Macam dugong tak jadi. Dah macam ikan duyung macam ni. Ini sunat-sunat yang dah payah nak dibuat sebab masjid jauh dengan rumah kita kan. Jadi bagi orang perempuan, dia afdal sembahyang di rumah. Orang lelaki sembahyang sunat afdal di rumah supaya dapat membimbing wanita yang sembahyang di rumah. Ini panjanglah perbahasan fiqhnya. Sebab itu datanglah masjid berjemaah. Masjid ni banyak dia punya fadilat ni. Saya ingat dah banyak tuan-tuan ke sana kemari, kita pun faham apa fadilat sembahyang berjemaah ini. Tuan-tuan sekalian, apa pelajaran perpaduan umat yang boleh kita dapat menerusi solat berjemaah di masjid? Apa fadilatnya?
Pertama, kalau tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala suruh juga kita datang masjid. Pertama, kita belajar hidup cara bermasyarakat. Pertama, kalau kita tengok orang masuk masjid, nombor satu dia mesti buka kasut. Tak ada tuan-tuan yang masuk masjid pakai kasut, tak ada. Apa erti di situ? Kita semua sama di sisi Allah. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Jangan mentang-mentang saya ni bangsawan, saya nak pakai kasut, tak boleh. Dalam masjid semua sama. Semua sama. Dalam masyarakat kita sekarang, masalahnya adalah ada orang dia mula merasa dia lebih daripada orang lain. Dan dia menganggap dia lebih penting dari orang lain dan menganggap dia lebih suci daripada orang lain. Sampai satu peringkat ada orang merasakan bahawa hanya dia saja yang boleh dan layak masuk syurga, orang lain tak boleh. Jangan. Allah larang kita ada perangai begitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu anggap diri kamu paling suci, murni, tulus, kudus, mulus, transparent. Sebab yang paling kenal orang bertakwa aku, kata Allah. Surah An-Najmi ayat 32. Kita dilarang memecah belahkan masyarakat dalam hal agama. Lalu kita bangga dengan kelompok kita hina kelompok orang lain. Kita mazhab Syafi'i, kita kutuk mazhab Maliki. Kita tarikat sekian, kita kutuk tarikat sekian. Oh, itu tak dibenarkan. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Iaitu orang yang pecahkan agama ini kepada beberapa golongan. Dan tiap-tiap golongan pula bangga dengan apa yang ada pada mereka. Surah Ar-Rum ayat 30. Jangan sampai kita merasa kita paling benar, paling lurus, paling baik, paling terbaik, sehingga menganggap siapa saja selain daripada golongan kita adalah sesat, kafir, musyrik, masuk neraka. Jangan. Ada satu hadis Nabi pernah menyatakan kebimbangan yang kata Huzaifah, inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun qara'al Quran hatta idza ru'yat bahjatuhu alaihi. Aku paling risau, kata Nabi, apabila ada di kalangan umatku dia dah bagus membaca Quran, menghafal Al-Quran, mengaji Quran, faham terhadap Al-Quran, bagus dia belajar Quran. Jadi adiklah belajar Quran, hafal macam-macam. Wa kana rid'an lil Islam. Kemudian sampai satu peringkat dia pun jadi seorang pembela Islam, pejuang Islam. Tiba-tiba insalakha minhu wa nabathahu wara'a dhahri. Tiba-tiba dia meletakkan Quran di belakang punggung dia. Sahabat heran, macam mana pula dia dah hafal Quran, amal Quran, baca Quran, taranum Quran, tiba-tiba tahu Quran belakang punggung. Wasa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirki. Iaitu ketika dia sudah mula menyerang saudara se-Islamnya dan sudah mula menuduh orang lain sebagai kafir. Qultu ya Nabi Allah, ayyahuma awwala bisyirk al-marmi aw ar-rami? Qala barrami. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, antara yang menuduh dengan kena tuduh, siapa yang sebenarnya jatuh kafir? Kata Nabi, yang menuduh tuduh. Di hadis riwayat 4 ulama hadis, bermula dengan Imam Bukhari. Dia Musnad 817. Jadi banyak lagi kita nak terangkan, tapi saya kira kita beri laluan dulu kepada azan Isya. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas itu.